saya Muhammad Muazzam Rizwan. Saya pelajar di Karanako Education Training Institute. Saya pelajar set 6, set 11, set mahir di dalam bidang Professional Safety and Health. So, hari ini saya akan bertangkan tentang safety in school ataupun keselamatan di sekolah. Okay, seperti mana yang mereka tahu, seperti mana yang kita tahu, sekolah adalah tempat di mana anak-anak kita ataupun adik-beradik kita, saudara-mara kita, keluarga kita belajar. Bagi mereka yang berusia 7 hingga 12 tahun dan di sekolah menengah adalah 13 hingga 17 tahun. Bagi yang kita, seseorang yang berpengalaman ataupun berpengetahuan tentang keselamatan, kita akan pastikan tempat yang mana kita akan melawat ataupun kita akan pergi adalah selamat. Di sekolah pula lain ceritanya. Di sekolah adalah tempat di mana keselamatan tidak dititik beratkan. So, bagi saya, di sekolah juga kita memerlukan seseorang yang berkompeten, yang berpengalaman di dalam bidang keselamatan dan kesihatan, kerana mereka ini yang mempunyai pengalaman di dalam bidang keselamatan sangat berkemahiran untuk menjaga keselamatan semua orang di sekolah. Bagi saya, satu tempat yang utama ataupun yang penting bagi mereka-mereka yang di sekolah ini adalah pejabat, kerana di pejabat mempunyai terlalu banyak risiko bahaya yang boleh berlaku. Dan di situ juga adalah tempat di mana guru meletakkan barang mereka, guru merehatkan diri mereka, dan di situ juga tempat yang pelajar-pelajar juga selalu lawat. Dan risiko bahaya yang ada di pejabat adalah di mana guru-guru meletakkan barang-barang mereka seperti stationery. Dan seperti mana kita tahu, guru-guru menggunakan pisau yang foldable ataupun pisau yang compact tu. Dan itu adalah antara salah satu risiko bahaya yang ada. Kemudian seperti mana kita tahu juga, guru-guru menggunakan laptop, handphone, komputer, dan itu boleh menyebabkan lintas-lintas di pejabat. Dan pejabat juga adalah di mana terlalu banyak kertas-kertas, buku-buku pelajar ada di sana. Dan bila berlakunya kebakaran, pejabat adalah tempat di mana kita perlu mengelakkan pergi, sebab terlalu banyak bahan api yang ada dekat sana. Guru-guru juga perlu pastikan bahawa barang-barang mereka disusun dengan elok, kerana kalau tidak boleh menyebabkan kemalangan. Contohnya tersandung, guru-guru boleh jatuh tersandung barang sendiri, ataupun pelajar-pelajar dihempap oleh barang-barang guru yang sangat berat. Contoh buku yang tebal-tebal. Mungkin juga seperti mana kita tahu, guru-guru menggunakan projektor sebagai alat untuk membantu pelajar-pelajar belajar dengan senang di dalam kelas. Projektor itu sangat berat, jadi benda itu boleh hempap pelajar dengan senang kalau tidak diletakkan dengan baik. Kemudian pelajar juga belajar di dalam makmal sains, seperti mana kita tahu ataupun seperti mana yang kita alami. Okay? Semua orang pergi ke sekolah, cuma segelintir daripada kita tidak berbuah dan tidak dapat ke sekolah. Kalau di sekolah kita mempunyai makmal sains. Bagi saya, di makmal sains mempunyai 1001 bahaya, kerana di makmal kita menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya untuk pelajar dan juga untuk manusia. Kalau di makmal kita ada spillage ataupun tumpahan bahan kimia, kita harus cepat-cepat bersihkan serta evacuate makmal itu dengan cepat, kerana ada setengah bahan kimia bila ditumpah, dia mengeluarkan satu gas yang sangat bahaya untuk manusia. Bagi saya, di makmal juga kita perlu ada satu SOP ataupun Standard Operation Procedure, di mana pelajar-pelajar harus memakai lab coat ataupun baju yang tebal untuk mengelakkan bahan kimia itu tumpah dan terus terkena dekat kulit mereka. Guru-guru juga harus mempunyai latihan dalam mengendalikan bahan kimia dengan betul, serta tahu tentang cara mengelakkan bahan kimia itu daripada meletup ke ataupun terbakar dengan senang. Okay, di dalam makmal mempunyai terlalu banyak bahan kimia yang cepat terbakar ataupun mudah terbakar. Dalam split second saja boleh menyebabkan kebakaran. So, guru-guru perlu tahu tentang cara mengelakkan benda itu terjadi. Dan di makmal juga kita menggunakan bika ataupun jar kaca
yang senang pecah. Kita perlu berhati-hati dalam mengendalikan mereka sebab kalau pecah, mungkin pelajar-pelajar ataupun guru sendiri boleh terpijak dan menyebabkan kecederaan walaupun kecil tapi dalam. Kemudian kita juga menggunakan bensin bena. So bensin bena adalah menggunakan gas yang sangat mudah terbakar. So which means kita kena kendalikan dengan penuh berhati-hati lah untuk mengelakkan letupan ataupun kebakaran. Dan ada juga kes di Malaysia yang di mana pelajar tidak berhati-hati dalam mengendalikan bahan-bahan kimia tersebut dan menyebabkan kebakaran ataupun menyebabkan kematian. Seperti mana kita tahu, termometer mempunyai mercury yang sangat berbahaya untuk manusia, jadi kita perlu mengendalikan dengan betul. Kalau mercury itu tumpah, kita kena evacuate ataupun keluar daripada bangunan tu, call bomber, dan bomber akan memastikan akan membersihkan bangunan itu dengan cepatlah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Syahid bin Zabbar dan saya belajar di Ranako Educational Training Institute dan saya mengambil jurusan Occupational Safety and Health. Hari ini saya akan terangkan tentang hazard-hazard di padang dan di kelas. Kebanyakannya kemalangan berlaku di sekolah adalah di padang. Di antara punca-puncanya ialah rumput yang panjang yang boleh mendatangkan haiwan-haiwan yang berbisa yang boleh menyerang pelajar. Yang kedua ialah tiang gol. Tiang gol juga boleh mendatangkan risiko jika tidak diselenggara dengan betul, yang boleh menyebabkan berkarat dan terhempap kepada pelajar yang berlaku di Malaysia baru-baru ini. Yang ketiga, barang di stor sukan juga seharusnya tersusun rapi. Jika tidak, boleh menjadikan risiko kepada pelajar yang berada di stor sukan. Keempat pula, barang sukan yang patah dan berkarat juga seharusnya diselenggara supaya tidak mendatangkan risiko kepada pelajar yang menggunakan alatan-alatan sukan yang berkarat dan patah. Yang kelima pula, waktu hujan juga semestinya pelajar tidak dibenarkan bermain di padang supaya pelajar-pelajar tidak terkena risiko petir. Akhir pula, sukan indoor juga seharusnya mengambil peduli tentang tempat-tempat mereka yang boleh mendatangkan risiko-risiko kepada pelajar yang bermain di sukan indoor. Contoh sukannya ialah futsal, badminton dan pingpong. Di antara risiko-risiko tersebut, cikgu yang bertanggungjawab seharusnya memeriksa lantai yang leput ataupun lantai yang lubang yang boleh menyebabkan risiko kepada pelajar. Kedua pula, risiko di kelas yang banyak juga kemalangan berlaku di Malaysia. Di antaranya penyebabnya ialah lintah pintas di kelas. Orang-orang yang bertanggungjawab seharusnya memeriksa lintah pintas jika berlakunya kebakaran. Yang kedua pula, meja kerusi yang patah juga boleh menyebabkan risiko kepada pelajar yang berada di kelas kerana boleh menyebabkan pelajar jatuh di kerusi. Yang ketiga pula, papan putih yang digunakan oleh guru seharusnya kukuh apabila menggunakannya di dalam kelas. Yang keempat pula, lampu dan kipas juga banyak berlaku di Malaysia apabila tidak diselenggara dengan betul dan menyebabkan terhempap kepada pelajar-pelajar yang berada di dalam kelas. Yang terakhir sekali, setiap kelas seharusnya mempunyai circuit breaker supaya apabila berlakunya lintah pintas boleh memutuskan arus elektrik agar tidak berlakunya kemalangan-kemalangan yang besar di dalam kelas yang boleh menyebabkan kematian. Kesimpulannya, di sekolah, padang dan di kelas mempunyai risiko-risiko yang besar yang boleh berlakunya kemalangan dan boleh menyebabkan kematian kepada pelajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zawi Syahir bin Jurimi. Saya merupakan pelajar daripada Ranako Reti dengan jurusan kos Diploma Occupational Safety and Health. Ini merupakan projek akhir korang pasal KKP di sekolah. Okey, seperti mana yang kawan-kawan saya tadi baru terangkan mengenai risiko-risiko di tempat-tempat yang di dalam sekolah, saya akan menerangkan bagaimana mewujudkan langkah pencegahan di tempat-tempat tersebut. Okey, first tempat iaitu di dalam pejabat. Pelajar dan guru-guru haruslah memastikan pintu, suis dan segala yang melibatkan elektrik haruslah ditutup selepas digunakan. Contoh-contoh langkah keselamatan dalam pejabat ialah sentiasa memastikan elektrik seperti suis dan segala yang menggunakan elektrik seperti mesin photostat, lepas tu mesin-mesin printer, komputer dan segalanya ditutup setelah digunakan. Okay, kemudian fail, laci dan segala yang berkaitan haruslah ditutup selepas digunakan. Kemudian kerusi janganlah dicondongkan semasa duduk. Alatan-alatan tajam seperti pisau, pembaris haruslah disimpan di dalam tempat yang selamat setelah digunakan. Okay, seterusnya makmal. Makmal merupakan tempat yang sangat terdedah kepada resiko sebab ia banyak berkaitan dengan bahan kimia dan segala alatan-alatan yang tajam yang boleh menyebabkan kecederaan kepada pelajar. Okey, seterusnya keselamatan di dalam makmal. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa izin dan kebenaran daripada pihak guru. Makan dan minum juga dilarang sama sekali ketika berada dalam makmal. Kuantiti pelajar di dalam makmal haruslah dipantau supaya tidak berlaku sebarang risiko kemalangan. Okey, seterusnya pelajar haruslah mengenal pasti risiko hazard yang ada di dalam makmal. Okey, seterusnya pastikan bahan kimia disimpan di tempat yang telah ditetapkan seperti sebelum masuk makmal. Lepas tu pastikan juga pintu keluar tiada sebarang halangan. Okey, seterusnya kita ke langkah keselamatan di kawasan padang di sekolah. Okey, first, pelajar tidak dibenarkan pergi ke padang tanpa sebarang izin daripada guru. Pelajar haruslah diawasi oleh pihak guru semasa berada di padang. Kemudian, pelajar tidak dibenarkan berada di padang ketika musim hujan ataupun cuaca hujan. Okay. Sebelum memulakan sebarang permainan, pelajar haruslah memanaskan badan terlebih dahulu agar tidak berlaku sebarang kecederaan kepada pelajar. Okay. Kemudian pelajar juga haruslah bermain permainan mengikut langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Okey, yang terakhir, langkah keselamatan di dalam bengkel. Pelajar sama sekali tidak dibenarkan masuk tanpa kebenaran atau izin guru. Kemudian pelajar haruslah memastikan tangan mereka bersih selepas keluar daripada bengkel tersebut. Dilarang sama sekali berlari atau bermain di dalam kawasan bengkel supaya tidak dapat menimbulkan sebarang kecederaan. Pelajar haruslah memaklumkan kepada guru sekiranya peralatan yang digunakan tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, dan juga pelajar haruslah tidak dibenarkan makan dan minum di dalam bengkel. Okey, yang terakhir ialah kesimpulan. Okey, keselamatan dan kesihatan pelajar ni bukanlah satu pembaziran, ia merupakan satu langkah untuk mempertingkatkan pekerja di dalam sekolah seperti guru dan pelajar. Okey, dan keselamatan dan kesihatan pekerja ini juga dapat melindungi nyawa guru, nyawa-nyawa pekerja di dalam sekolah dan nyawa kepada pelajar. Dan terakhir, program kempen ini untuk menyedarkan para guru dan pelajar bahawa pentingnya keselamatan
diri mereka, dan jika tidak dikawal ataupun tidak dipertikaikan, mungkin akan menyebabkan kecederaan dan dapat menggadai nyawa. Nama saya Muhammad Nur Syahid bin Zabah. Nama saya Muhammad Azam bin Rizwan. Dan nama saya Muhammad Zawi Syahid bin Julimi. Dan kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih sebab menonton video kami yang tak seberapa ini. Dan kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan kami seperti Didi, Amang, Jai. Thank you guys sebab jayakan projek ni. And terima kasih juga kepada lecturer kami Puan Hasida kerana membimbing kami di sepanjang FYP ni pada projek kami. Dan terima kasih juga kepada anda semua penonton kami. Kami sangat menghargai korang bazikan masa korang untuk kami. Terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa subscribe, guys. And Subscribe. give the thumbs like, okay? Thank you. Okay, mantap.